Vivo X50 Series, fotografi, definisi baharu, gimbal sensor sensitivity mantap, pemandangan malam yang menakjubkan. Kita beralih ke perkembangan Dewan Rakyat. Antara dibangkitkan usaha kerajaan membantu perusahaan kecil dan sederhana, PKS, koperasi dan usahawan mikro yang terjejas akibat COVID-19 serta isu sindiket penipuan dalam talian. Untuk perkembangannya, kita terus sahaja ke Parlimen bersama Ridwan Hussein. Silakan Ridwan. Baik, terima kasih Hazlianti. Di sepentas Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MEDEK bersedia untuk berbincang serta meneliti sebarang pilihan dan penyelesaian dalam membantu perusahaan kecil dan sederhana PKS, koperasi dan usahawan mikro yang terjejas akibat COVID-19. Dewan Rakyat diberitahu ia termasuk langkah penjadualan semula pinjaman selain meneliti tempoh bayaran balik pinjaman mereka yang terlibat. Kami juga menekankan sebelum, sewaktu COVID dan selepas. Yang paling penting sekali adalah selepas COVID. Sebab selepas COVID yang baru kita nampak kesannya yang ketara kepada pihak usahawan dan juga koperasi. Sebab itulah di bawah MEDEK banyak program-program yang kita telah aturkan untuk pasca COVID, bukan hanya dari segi untuk mengatur balik pinjaman dan sebagainya, tetapi pihak kami juga bersedia untuk berbincang dengan para usahawan yang mana yang boleh di bawah agensi kami. Kita terbuka untuk perbincangan dan kita bersedia untuk membantu usahawan selain daripada pembiayaan ataupun kemudahan-kemudahan yang kita ada. Selain daripada itu juga kolaborasi dengan pihak-pihak lain, dengan kementerian-kementerian lain dan juga agensi lain juga kami alukan. Beliau menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Kangar Amin Ahmad. Kata Datuk Mas Ermiati, Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun Nasional, Bank Rakyat, SME Bank dan SME Corp menyediakan pelbagai kemudahan pembiayaan yang memanfaatkan lebih 485,000 usahawan mikro, koperasi serta PKS. Sehingga Julai lalu, jumlah pembiayaan yang disalurkan sebanyak RM47.4 bilion. Penipuan pembelian pelitup muka secara dalam talian mencecah kerugian RM18 juta. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Ismail Muhammad Said mengakui wujud kesukaran dalam membanteras jenayah dalam talian. Dan kalau saya nak tengok balik apa yang sedang berlaku pada hari ini, love scam, apa yang Macau scam yang disebutkan oleh Timbalan Menteri tadi, berdasarkan maklumat ini takkan PDRM sepatutnya digunakan untuk membenteras sindiket ini secara habis-habisan. Bagaimana modus operandi scammer ini dan mengapakah ini tetap berulang? Dan memang menjadi masalah yang dihadapi oleh PDRM untuk menangani dan juga membenteras jenayah di talian ini kerana yang pertama melibatkan identiti pemanggil yang kita tidak dapat kenal pasti. Yang kedua, pemanggil menggunakan nombor telefon atau akaun telefon orang lain. Yang ketiga, mereka ini beroperasi di luar negara. Kerajaan mewujudkan satu pasukan petugas khas membabitkan kerjasama PDRM, Bank Negara, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Cyber Security dan institusi-institusi kewangan negara bagi menangani jenayah dalam talian. Turut dimaklumkan Kementerian Alam Sekitar dan Air KASA sedang dalam perancangan untuk membina takungan air pinggiran sungai TAPS di seluruh negara. Langkah itu diambil bagi meningkatkan keupayaan takungan air yang boleh digunakan ketika musim kemarau. TAPS ini berfungsi untuk menyimpan air sebagai satu sumber alternatif. Ini yang dikatakan untuk penggantian kepada sumber air bawah tanah. Selain bergantung pada sumber takungan air empangan, sumber air daripada TAPS yang juga boleh digunakan sekiranya berlaku musim panas dan kemarau. Dan ia telah pun dibuktikan di negeri Selangor. Dan saya kira ini adalah salah satu daripada model ataupun satu daripada usaha yang terbaik yang mungkin kita akan gunakan pada masa-masa akan datang, insya-Allah. Beliau menjawab soalan diutarakan Ahli Parlimen Sikh Ahmad Tarmizi Sulaiman mengenai rancangan KASA untuk meneroka sumber bekalan air bawah tanah untuk menangani masalah gangguan bekalan air. Sidang Dewan Rakyat kini sedang berehat sebentar, akan kembali bersidang pada jam 2.30 petang nanti dengan usul untuk membina Akta Pencegahan
untuk membina Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342 bagi menurunkan kadar kompaun kepada kesalahan tidak memakai pelitup muka di kawasan sesak yang akan dibahaskan di dalam Kamar Khas. Dan dengan itu sekian saja laporan dari Parlimen. Kita kembali bersama Azlianti di Sepetak. Silakan.